Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azra binti Nordin adalah pembentang pertama. Saya perkenalkan dulu rakan sekolah saya iaitu Nurul Syuhada binti Muhammad Bakri adalah pembentang kedua, Nurul Izzati binti Hanifah pembentang ketiga. Kami adalah dari SMK Bukit Damar Lancang Pahang. Tajuk pembentangan kami adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah satu kajian kes iaitu P613. Dunia dikejutkan dengan COVID-19 atau coronavirus 2019 yang mula-mula dikesan di Wuhan, China. Keadaan ini sangat membimbangkan kerana COVID-19 boleh dijangkiti dengan mudah dan boleh menyebabkan kematian. Pada tahun 2020 iaitu 18 Mac 2020, Kerajaan Malaysia telah mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Maka bermulalah satu era perubahan yang drastik dalam sistem pendidikan Malaysia. Perubahan dan penerimaan yang cepat dalam teknik pengajaran dan pembelajaran PDP murid di sekolah daripada bersemuka kepada pembelajaran dalam talian. Terdapat tiga pendekatan PDPR iaitu pendekatan PDPR dalam talian, pendekatan PDPR luar talian dan pendekatan PDPR secara off-site. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pengajaran guru membantu meningkatkan keberkesanan PDPR. Semasa berlakunya penularan COVID-19, berlaku satu perubahan yang besar dalam PDPR dan juga cara penyampaian guru kepada murid iaitu melalui pengajaran dalam talian. Kajian ini merangkumi dua objektif utama iaitu pertama, mengenal pasti tahap penggunaan aplikasi dalam talian oleh guru dan murid sekolah menengah dan yang kedua, mengenal pasti cabaran penggunaan aplikasi dalam talian oleh guru dan murid sekolah menengah. Kajian ini adalah sangat penting untuk menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran murid. Sorotan literatur merangkumi tiga aspek utama iaitu pertama, TMK merupakan bonus dalam meningkatkan potensi murid. Kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia memberi ruang dan peluang kepada guru untuk meningkatkan kemahiran TMK. Dan yang ketiga, murid berhadapan dengan masalah kekurangan peranti seperti komputer dan telefon. Semoga kajian ini membantu guru dan murid untuk mengatasi masalah pembelajaran dan pengajaran di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Syuhada binti Muhammad Bakri merupakan pembentang kedua bagi kajian ini. Saya akan membentangkan metodologi kajian dan juga dapatan kajian. Bagi metodologi kajian, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu teknik temu bual jenis separa berstruktur. Kaedah ini memberikan kebebasan kepada penulis untuk bertanyakan soalan tanpa perlu terikat dengan soalan-soalan asas yang disediakan dalam protokol temu bual. Soalan yang disediakan hanyalah sebagai panduan kepada penulis supaya sesi temu bual yang dijalankan mencapai objektif kajian. Kajian ini melibatkan seorang guru dan dua orang murid di sebuah sekolah menengah luar bandar di negeri Pahang. Murid terdiri daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Teori kognitif dipilih kerana teori ini menekankan proses perubahan tingkah laku dalam pembelajaran murid. Murid perlu bersedia untuk belajar dan melaksanakan tugasan yang diberi. Kesediaan murid berhadapan dengan pelbagai cabaran sepanjang PDPR berlangsung dikaitkan dengan pemikiran kognitif. Murid yang baik kerana murid juga belajar dengan menggunakan segala pengalaman sedia ada. Dapatan kajian merangkumi tiga tema utama. Pertama, keberkesanan PDPR. Yang kedua, kaedah PDPR. Dan yang ketiga, cabaran dalam melaksanakan PDPR. Bagi tema yang pertama iaitu keberkesanan PDPR, dapatan kajian menunjukkan bahawa PDPR adalah berkesan dan tidak berkesan. Tidak berkesan kerana ramai murid yang tidak mengikuti kelas, terutamanya kelas di awal pagi. Ini kerana mereka terlajak tidur. Selain itu, terdapat murid yang tidak mempunyai peranti dan data yang menyebabkan mereka tidak mengikuti kelas guru mereka. Berkesan apabila pihak guru membantu murid untuk mengadakan kelas dan memberi tugasan. Bagi tema yang kedua iaitu kaedah PDPR. Pelbagai kaedah digunakan oleh guru untuk melakukan kelas secara online dan offline. Murid yang menghadapi masalah talian boleh menggunakan aplikasi seperti Telegram atau WhatsApp
untuk belajar. Selain itu, guru juga menggunakan medium mengajar seperti Google Meet, Google Classroom dan juga YouTube. Kaedah gabungan iaitu dalam dan luar talian juga turut digunakan oleh guru. Yang ketiga, cabaran dalam melaksanakan PDPR. Terdapat banyak cabaran sepanjang pelaksanaan PDPR seperti tiada kemudahan peranti, tiada data, berkongsi telefon dan sebagainya. Cabaran paling utama adalah bagi murid yang mempunyai kemudahan peranti tetapi tidak mengikuti kelas PDPR. Contohnya, terpaksa menjaga adik disebabkan ibu bapa keluar bekerja dan juga ada yang terlajak tidur. Murid merujuk kepada Google sahaja sehingga kurang menggunakan minda dan pengetahuan mereka untuk berfikir dan hasilnya pembelajaran kognitif kurang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Hanifah daripada SMK Bukit Damar, Lancang Temerloh, Pahang, merupakan pembentang yang ketiga. Pada hari ini, saya akan membentangkan syur cadangan kajian dan kesimpulan kajian. Kesimpulan kajian. Dapatan kajian menunjukkan tahap PDPR secara atas talian di sekolah dalam negeri Pahang berada pada tahap yang memuaskan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam PDPR juga memuaskan. PDPR berkesan kerana guru menggunakan pendekatan TMK dalam pembelajaran. Dapatan ini disokong dengan kajian Najmi Syahira Mamat 2020 bahawa sejak menjalani norma baharu, guru menjadi lebih kreatif dalam penggunaan BBM. Peranan guru sebagai pembimbing. Guru perlu sensitif dan bersifat membimbing apabila menggunakan WhatsApp dan Telegram kerana sesi interaktif yang tidak terkawal boleh menjejaskan emosi murid dan prestasi akademik. Menurut Bohni dan Deshan 2014. Hal ini kerana dapatan kajian membuktikan responden selesa dan mudah untuk menggunakan WhatsApp dan Telegram sebagai alat perhubungan dalam menyampaikan pengajaran mereka kepada murid. Kemahiran abad ke-21 adalah satu kemahiran utama yang perlu dikuasai oleh setiap individu untuk berjaya dalam abad yang mencabar ini. Kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi maklumat melalui aplikasi dalam talian adalah metode pengajaran yang efektif untuk dilaksanakan kerana mudah untuk diakses dan boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja. Syur cadangan kajian. Terdapat 4 syur cadangan kajian yang saya utarakan. Yang pertama ialah pemilihan aplikasi yang sesuai. Pelaksanaan PDPR secara offline menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram adalah sesuai memandangkan kaedah ini adalah mudah dan mengurangkan penggunaan data menurut site Lamsah 2017. Yang kedua ialah kompetisi guru dipertingkat dalam pengajaran. Guru yang cemerlang sentiasa belajar untuk meningkatkan kompetensi diri dalam pengajaran seperti menggunakan pelbagai kaedah pengajaran selari dengan perkembangan teknologi dalam Nur Amalina dan Zanaton 2018. Penghasilan channel YouTube sendiri adalah salah satu kompetensi guru yang unggul. Yang ketiga, rakaman video PDPR untuk rujukan murid. Rakaman PDPR melalui Google Meet juga boleh diberikan kepada murid melalui Google Classroom atau medium lain. Penularan wabak COVID-19 ini juga menyebabkan kebanyakan guru telah menghasilkan pelbagai BBM mereka sendiri dan berkongsi dengan guru lain. Yang keempat ialah sokongan ibu bapa. Syur yang keempat ialah peranan ibu bapa. Sokongan ibu bapa dan guru terus dipergiatkan supaya murid bersemangat untuk bangun seawal pagi dan meneruskan PDPR seperti biasa. Perkara ini disokong dengan kajian Nur Hayati 2020 yang menjelaskan bahawa peluang yang ada semasa dalam Perintah Kawalan Pergerakan memberi ruang kepada ibu bapa untuk memantau pembelajaran anak murid. Semua pihak perlu mengadaptasi perubahan, membuat keputusan secara kreatif dan bekerja dalam satu pasukan untuk membentuk pelajar yang berdedikasi dan cemerlang, seterusnya mencapai pelan pembangunan pendidikan 2025. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.